اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعمل لا يرفع ودعاء لا يسمع. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلص حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أما بعد. Alhamdulillah, yang pertamanya dan selamanya marilah sama-sama kita merafa'kan setinggi-tinggi rasa syukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan segala kebaikan yang datang daripada Allah pada tengah hari ini, alhamdulillah Allah masih lagi memilih kita untuk menjadi sebahagian daripada kalangan hamba-Nya yang dilimpahkan keberkatan dalam kehidupan, yang diberkatkan kehidupan dengan amal soleh. Ketika mana ramai daripada kita masih sibuk dengan urusan dunia, Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita ni sebahagian daripada kalangan hamba-Nya yang dikurniakan kebaikan untuk mengimarahkan majlis ilmu. Lebih-lebih lagi waktu ni waktu yang kebiasaan orang rehat, tapi kita mengorbankan rehat demi nak mencapai sedikit kebaikan buat diri kita di yaumul qiyamah. Bukan bermaksud kita yang baik, akan tetapi kerana Allah lah yang telah memberikan kebaikan tersebut kepada kita. Bukti dia tuan-tuan, kalau memang kita ni yang baik, maka sudah pasti kebaikan yang sedang kita lakukan pada saat ini kita dah mampu buat sejak daripada umur kita akil baligh. Tapi perkara ni kita baru je boleh buat. Kita boleh duduk dalam majlis ilmu bukan sejak daripada akil baligh, tapi baru sejak beberapa tahun kebelakangan ni sahaja. Itu pun setelah mana Allah mencampakkan rasa di dalam hati kita untuk mencari sedikit bekal kebaikan untuk kita bawa pulang esok. Maka ibu ayah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, kenapa saya sebut tentang perkara ni? Kerana saya nak ingatkan kepada diri saya terutamanya agar tidak tertipu dengan bisikan nafsu kita, yang kadang-kadang nafsu ini dia membisikkan kepada diri kita bahawasanya kita telah pun mencapai kedudukan orang-orang yang baik ketika mana kita mampu melakukan sedikit kebaikan. Walhal kalau nak dibandingkan kebaikan yang kita lakukan dengan kejahatan yang telah kita lakukan, sebenarnya kita sendiri pun sedar dan kita sendiri pun tahu bahawasanya kejahatan yang ada pada diri kita ni jauh lebih banyak daripada kebaikan. Bahkan kebaikan yang kita buat pun bukan dilakukan dalam keadaan bersungguh-sungguh untuk mendapatkan kebaikan. Tidak seperti mana kita berusaha sehabis baik dalam pada nak mencapaikan hajat, kehendak, nafsu yang ada dalam diri kita. Sebab itu Allah SWT Muhammad, perkara ni kalau tak diingatkan, dia akan menjadikan kita ni mudah untuk masuk daripada kalangan hamba-hambanya yang tertipu dengan diri dia sendiri. Maka sebagai peringatan kepada diri saya terutamanya,
dan bertepatan pula dengan tajuk kita pada hari ini, iaitu jadilah hamba Allah, bukan jadi hamba Ramadan. Supaya kita menjadi hamba yang benar-benar mensyukuri nikmat kebaikan yang telah Allah berikan kepada kita. Sebab kita ingat firman Allah, la in syakartum la azidannakum wa in kafartum inna azabi lasyadid wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu bersyukur, maka aku akan tambah lagi nikmat. Tapi kalau sekiranya kamu kufur pada nikmat aku, maka ingatlah, kata Allah, bahwasanya azab siksa aku itu terlalu pedih. Fahaman daripada ayat ini sebenarnya nak menceritakan kepada kita supaya ketika mana kita dapat melakukan kebaikan, yang perlu hadir dalam diri kita adalah perasaan syukur, bukan perasaan sombong. Maksud kata syukur ni apa dia? Berterima kasih anda. Allah bagi kita buat baik, lahirnya daripada diri kita ni berterima kasih kepada Allah kerana memberikan izin kepada kita untuk buat baik. Tapi ketika mana kita buat baik, kita lupa nak berterima kasih dengan Allah, maka tanpa sedar sebenarnya kita telah pun menyombongkan diri dengan Allah dengan kebaikan sedikit yang Allah izinkan ke atas kita. Maka ketika itulah Allah menjanjikan azab siksa yang pedih, iaitu kita disesatkan oleh Allah dalam cahaya, tuan-tuan. Kita tak diberikan kebaikan daripada amal kebaikan yang kita kerjakan. Sebab tu tuan-tuan jangan heran kalau tengok ada orang dia boleh sembahyang 5 waktu sehari semalam di masjid, di surau, tuan-tuan, tapi dia tak menjadi orang yang menyambungkan silaturahim. Dia memutuskan silaturahim. Jangan heran bila ada orang yang selalu bersedekah sana sini, tuan-tuan, tapi dalam masa yang sama dia menghina kepada orang yang menerima pemberian sedekah dia. Dan jangan heran, tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok ada orang yang selalu menyambungkan silaturahim, tapi dalam masa yang sama, tuan-tuan, dia menjadi sebab kepada putusnya silaturahim orang lain. Jadi semua ni berlaku kerana apa, tuan-tuan? Ketika mana menerima kebaikan daripada Allah, tidak ada dalam dirinya perasaan syukur, menyebabkan Allah berikan kepada dia azab siksa, tuan-tuan. Maka inilah perkara yang paling kita takut dalam kehidupan. Ketika mana kita dihidupkan dengan kebaikan, akan tetapi kita tidak mendapatkan manfaat daripada kebaikan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas diri kita. Maka ibu ayah dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, para salafus salih ada menyatakan kun rabbaniyan wala takun ramadaniyan. Jadilah kamu hamba Allah yang rabbani dan bukan menjadi hamba kepada Ramadan. Sebab Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, pada setiap kali kita masuk Ramadan, ramai daripada kita kadang-kadang dia terkeliru dengan maksud sebenar daripada perkataan salafus salih ini. Bila mana ramai daripada kita beranggapan kalau masuk Ramadan aku boleh pulun buat baik, tapi bila keluar daripada Ramadan aku tak boleh buat baik, maka sebenarnya aku telah pun menjadi hamba kepada Ramadan, dia kata. Adakah itu maksud sebenar yang dibawakan oleh perkataan daripada salafus salih ini? Maka ibu ayah dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, yang pertama kita kena sedar bahawasanya Ramadan ini merupakan suatu bentuk bulan kurniaan yang Allah berikan kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu bulan yang Allah menjanjikan padanya bermacam-macam bentuk kebaikan. Bahkan dimuliakan pula bulan Ramadan ini dengan terdapatnya pada malam-malam Ramadan itu akan Lailatul Qadar. Jadi Allah bagi dekat kita Ramadan ni, tuan-tuan, tujuannya tak lain tak bukan adalah sebagai nak menunjukkan ketinggian kasih dan juga kecintaan Allah terhadap kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika mana kita menjadi hamba yang mensyukuri nikmat ini, maka ketika mana masuk dalam bulan Ramadan, kita berlumba-lumba untuk memanfaatkan setiap masa dan ketika yang ada dalam bulan Ramadan ini untuk dihabiskan dengan amal ketaatan.
Akan tetapi ketika mana habis saja Ramadan, kita tidak mempunyai kekuatan seperti mana yang kita ada dalam bulan Ramadan, menyebabkan akhirnya banyak kebaikan-kebaikan yang kita buat dalam bulan Ramadan kita tinggalkan ketika mana bulan selepas Ramadan. Jadi adakah itu menunjukkan yang kita telah pun menjadi hamba Ramadan ataupun kita bukanlah menjadi hamba kepada Allah? Baik, dekat sini kita nak bincang tentang supaya tak menjadi suatu bentuk salah faham ke atas kita. Ibu ayah dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, ketika mana para salafus soleh menyebutkan kepada kita, jadilah kamu hamba Allah yang Rabbani dan bukan hamba kepada Ramadan, ini sebenarnya nak membawa maksud kepada kita supaya menjadi orang yang menghidupkan Ramadan itu atas dasar rasa kehambaan kita kepada Allah, bukan di atas tujuan menghidupkan Ramadan itu kerana Ramadan itu sendiri. Seperti mana kebanyakan orang kadang-kadang bila masuk Ramadan, dia jadi orang yang berlumba-lumba nak melakukan kebaikan. Akan tetapi di sebalik tujuan dia melakukan kebaikan itu bukanlah demi nak mendapatkan pandangan Allah ke atas diri dia, akan tetapi hanya sekadar nak memuaskan kehendak hawa nafsu dia. Contoh tuan-tuan, dia puasanya hanya sekadar pada menjaga kesihatan pada diri dia. Dia berpuasa tuan-tuan, tapi puasanya hanya sekadar untuk mendapatkan kepentingan dunia ke atas diri dia, bukan atas kerana nak mengabdikan diri dia kepada Allah, bukan atas kerana nak mengharapkan pandangan rahmat Allah ke atas diri dia. Jadi itu sebenarnya yang dimaksudkan oleh salafus soleh, supaya ketika mana kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang menerima akan kebaikan dalam bulan Ramadan, maka kita memperbanyakkan ibadah itu atas dasar rasa kehambaan tuan-tuan. Saya bagi contoh untuk kita senang faham. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam Al-Quran, yang mana kita semua sedia maklum, Quran ini kalau kita menjadi orang yang kufur kepada satu perkataan ataupun satu huruf sahaja di dalam Al-Quran, terbatal akidah kita. Satu huruf dalam Quran ni kalau kita tak beriman tuan-tuan, akidah kita batal tuan-tuan, tak sah. Tak boleh, dia kena beriman dengan sepenuhnya kepada Al-Quran. Maka kalau satu huruf pun kita tak percaya, boleh batal akidah. Apakah ketika mana kita tidak beriman dengan satu ayat menjadikan iman kita ini sempurna di sisi Allah? Jadi Allah sebut dalam Quran, Allah kata lan tanalal birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tuan-tuan kalau mengaji bahasa Arab, tuan-tuan akan faham betapa ayat ini sebenarnya sangat menegaskan tentang makna kebaikan yang sebenarnya yang dikehendaki oleh Allah dalam pada kita melakukan ibadah sedekah tuan-tuan. Bila Allah menggunakan perkataan lan tanala, lan ini tuan-tuan kalau dalam bahasa Arab ni kalimah nafiah yang tidak ada pada dia selain daripada tu dah tak ada. Contoh tuan-tuan nak masuk dalam Masjid Abdullah Fahim ni, ada satu pintu tu je boleh guna tuan-tuan. Pintu lain semua tak ada, jalan lain tak ada. Nak masuk dalam masjid kena lalu pintu tu saja. Tu masuk lan tuan-tuan. Jadi bila Allah kata lan tanalal birra, tidak akan sampai sesekali kebaikan itu kepada diri kamu, Allah kata hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sehingga kamu infakkan sedekah kamu itu, harta kamu itu sebahagian daripada yang kamu sayang. Tuan-tuan, ibadah sedekah ni ibadah yang kita semua orang dah sinonim tuan-tuan. Tak perlu saya nak cerita lebih lanjut sedekah ni macam mana. Tapi permasalahannya tuan-tuan, adakah sedekah yang kita buat itu atas dasar rasa kehambaan kita kepada Allah, ataupun hanya sekadar nak memuaskan nafsu kita supaya nafsu kita mengatakan kita ni orang yang rajin bersedekah. Bila tabung lalu tuan-tuan, sembahyang Jumaat tabung lalu, duit yang kita ambil masuk dalam tabung tu tuan-tuan,
Adakah duit itu daripada duit yang kita sayang, ataupun daripada duit yang kita tak kisah pun kalau duit tu hilang, tuan-tuan? Faham tak? Jadi ketika mana kita masukkan duit dalam tabung, pada pandangan zahiriah orang, nampak kita sedang melakukan satu bentuk ketaatan. Akan tetapi pada pandangan Allah, adakah ianya diterima sebagai suatu bentuk ibadah? Boleh jelaskan, tuan-tuan? Seperti mana Allah telah tunjukkan kepada kita ibrah daripada kisah Habil dan Qabil. Allah perintahkan kepada Habil dan Qabil ini untuk menyempurnakan tuntutan sedekah. Ketika mana perintah ini sampai, Habil dan Qabil menerima akan perintah ini untuk dilaksanakan oleh diri mereka. Akan tetapi bagaimana penerimaan di antara kedua ini menentukan adakah ibadah itu diterima oleh Allah ataupun tidak. Maka Habil dia bawa pada Allah itu akan, manakala Qabil pula dia bawa satu pemberian yang dia sendiri pun tak mau dah benda tu. Dan akhirnya, tuan-tuan, mesti kita bawa ke dalam diri kita atas kapasiti apakah ibadah yang sedang kita kerjakan dengan sesungguhnya dalam bulan Ramadan ini, kita buat untuk apa? Adakah ibadah yang sedang kita kerjakan ini sebagai nak mendapatkan pandangan rahmat Allah yang banyak ke atas diri kita, ataupun kita ini seperti mana Qabil yang melakukan ibadah hanya sekadar untuk memuaskan hawa nafsu kita? Maka ketika mana kita melakukan ibadah, tidak ada di dalam diri kita ini rasa kehambaan, iaitu rasa perlunya kepada pertolongan Allah dalam pada nak menyempurnakan ibadah yang kita kerjakan ini. Maka bagaimanakah ibadah itu akan menjadi suatu bentuk kebaikan ke atas diri kita pada hari yang tidak ada pertolongan melainkan hanyalah pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka perkara ni, tuan-tuan, kalau kita boleh faham dengan baik, maka insya-Allah ketika mana kita keluar daripada bulan Ramadan, tuan-tuan, kita akan keluar dalam keadaan kita ini telah menjadi hamba kepada Allah yang sebenarnya, bukan menjadi hamba kepada Ramadan. Ibu ayah dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, maka atas kerana itulah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia menunjukkan kepada kita jalan bagaimana untuk kita menjadi hamba kepada Allah yang sebenarnya ketika mana kita melalui fasa di dalam bulan Ramadan. Sebab itu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika mana masuk dalam bulan Ramadan, Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menggandakan seluruh amalan-amalan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mana nak menunjukkan kepada kita perlunya kepada usaha yang lebih dalam pada nak mendapatkan kebaikan yang ada dalam bulan Ramadan. Jadi perkara ni, tuan-tuan, takkan boleh dibuat oleh seseorang melainkan pada dirinya hanya mempunyai tujuan untuk mendapatkan pandangan rahmat Allah. Ada orang tanya saya, tuan-tuan, Ustaz, pasal apa Ustaz selalu sebut pasal cari rahmat Allah? Dia kata, pasal apa Ustaz tak sebut cari pahala? Kenapa cari rahmat? Jawapannya, tuan-tuan, kerana esok kita akan dimasukkan oleh Allah ke dalam syurga dengan rahmat Allah, bukan dengan pahala kita, tuan-tuan. Kerana pahala ini boleh dihapuskan dengan dosa, akan tetapi rahmat Allah ini tidak boleh dihilangkan dengan apa-apa pun. Sebab itu ada seorang penzina, seorang pelacur dimasukkan oleh Allah ke dalam syurga hanya sebab dia ini pernah memberi minum air kepada seekor anjing yang sedang dahaga, tuan-tuan. Keikhlasan dalam pada menyempurnakan ibadah itulah yang menentukan kepada diri kita layak ataupun tidak layak dalam pada nak mendapatkan rahmat Allah ke atas diri kita. Maka bulan Ramadan ini yang kita cari bukanlah ganjaran daripada amal ibadah, akan tetapi yang kita cari adalah pandangan rahmat Allah di atas segala ibadah yang Allah izinkan untuk kita buat, tuan-tuan. Dan kebanyakan orang dia gagal dalam pada nak melalui bulan Ramadan ini
atas kerana bila dia masuk dalam bulan Ramadan, dia tidak merasakan dirinya hamba kepada Allah, menyebabkan dia tidak mampu untuk berusaha sehabis baik, tuan-tuan, untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan yang menjadi sebab untuk dia dikurniakan rahmat yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, saya tengah hari ni saya tak cadang nak cakap panjang-panjang sangat. Sebab waktu ni waktu orang nak rehat. Tambah-tambah kalau saya duk syarah panjang-panjang bab tasawuf ni, saya takut nanti saya cakap dengan kapek. Jadi apa poin-poin yang saya nak tuan-tuan kita sama-sama ambil daripada intisari kuliah kita pada hari ini? Yang pertama tuan-tuan, apa yang kita kena buat sekarang adalah kita muhasabah balik diri kita tuan-tuan. Sekejap tuan-tuan ambil masa sekejap, kalau boleh sebelum buka puasa tuan-tuan. Sebelum buka puasa tu tuan-tuan ambil masa duduk seorang-seorang sekejap. Fikirkan semula, muhasabah balik diri kita. Selama 60 tahun aku hidup, berapa kalikah dalam hidup aku ni yang sebenar-benarnya aku merasakan yang aku ni adalah hamba kepada Tuhanku. Maksud kata menjadi hamba ni tuan-tuan, dia meletakkan diri dia dalam iradah Allah itu sepenuhnya. Seperti mana seorang hamba yang tidak mempunyai apa-apa kehendak ke atas diri dia, melainkan hanyalah untuk menunaikan kehendak yang datang daripada Tuhan dia. Jadi sepanjang hidup kita ni, berapa puluh tahun hidup kita ni, saat-saat hujung kita hidup ni, kita tanya balik diri kita, adakah dengan ketika mana kita hidup dalam keadaan kadang-kadang merasakan diri kita ini hamba kepada Allah, mampu untuk menjadikan kita ini layak merasakan diri kita sebagai hamba Allah ketika mana saat Allah nak cabut nyawa kita esok? Kita hidup selalu lupa kat Tuhan, tuan-tuan. Bagaimana mungkin ada jaminan terhadap kita saat huru-hara nak cabut nyawa ni, kita boleh ingat yang kita ni hamba kepada Tuhan, tuan-tuan. Maka tu yang pertama, tuan-tuan. Kita muhasabah diri kita, kita tanya diri kita. Sebab di antara kelebihan bulan Ramadan ni, tuan-tuan, Allah hapuskan kepada kita ini halangan terbesar dalam pada kita nak menunaikan ibadah terhadap Allah. Sebab tu kalau sebelum Ramadan kita salahkan syaitan pada kejahatan yang kita lakukan, tuan-tuan. Kita mengumpat orang, kita menipu orang, kita menzalimi hak orang, tuan-tuan. Kita katakan itu semua adalah daripada tipu daya syaitan, tuan-tuan. Akan tetapi ketika mana kita duduk dalam bulan Ramadan, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut sendiri, tuan-tuan, syaitan itu diikat dan dibelenggu, tuan-tuan. Dosa yang sama masih lagi kita kerjakan. Maka sebenarnya selama ini, tuan-tuan, adakah benar kita ini tertipu dengan bisikan syaitan, ataupun memang kita ni yang tak baik, tuan-tuan? Jadi punca kenapa tak boleh jadi baik, kerana kita tak merasakan diri kita ini hamba kepada Allah. Sebab hanya orang yang merasakan dirinya hamba sahaja yang boleh patah balik, minta tolong dengan Allah supaya diperbetulkan jalan kehidupannya. Baik, itu yang pertama, tuan-tuan. Yang kedua, jadikan Ramadan ini, tuan-tuan, sebagai suatu bentuk wasilah dalam pada nak menjadikan diri kita ini mampu untuk melakukan kebaikan hanya semata-mata kerana Allah. Macam mana kita nak tahu yang kita buat ini kerana Allah ataupun bukan, tuan-tuan? Guru saya ajak, dia kata ketika mana kita nak buat satu-satu kebaikan, kita rasa berat nak buat, tuan-tuan, dan kita teruskan buat, maka itulah tanda bahawasanya kita buat kerana Allah. Contoh, tuan-tuan nampak tabung, nak masuk duit dalam tabung, buka beg duit, baru tak sat mengaji. Lan tanalal birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, dia kata. Maksud nak dapat pahala sedekah ni, Allah akan nilai ketika mana kita bagi sebahagian daripada yang kita sayang. Dalam beg duit kita tu ada duit RM1, ada duit RM5, ada duit RM10, duit RM50. Ambillah duit RM1 macam biasa nak masuk. Masa ambil tu tak berasa sayang. Tiba-tiba teringat hak tadi mengaji tadi ni. Ustaz kata kalau tak beriman dengan satu ayat Quran, batal akidah ni, kata. No.
Ish, tak boleh jadi ni, aku ambil RM2 tak berasa sayang pun ni. Masuk balik, ambil RM10 tuan-tuan. Ambil dia berasa sikit sayang, tapi tak berapa cukup sayang lagi, pasal ada hak lagi besar dalam tu. Letak balik, ambil duit 50 tuan-tuan. Masa ambil duit 50 tu, dia punya rasa tu berat ke ringan tuan-tuan? Sekali buat boleh gagah ha? Tapi setiap kali jumpa tabung buat macam tu, agak-agak boleh gagah ke lagu mana tuan-tuan? Betul tak? Jadi masa tu dia main berat, betul tak? Bila main berat macam tu, tapi kita pilih untuk teruskan buat kebaikan tersebut, maka kata guru saya, sebenarnya itulah menunjukkan keikhlasan kita. Sebab kita mengetepikan kehendak diri kita hanya semata-mata nak memuaskan kehendak Allah ke atas diri kita. Maka ketika itu tuan-tuan, bila kita mampu buat macam tu dari hari ke hari, masa ke masa tuan-tuan, insya-Allah lama-lama tuan-tuan, dalam diri kita ini akan dikurniakan rasa kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Ramadan ni adalah bulan yang paling baik untuk kita jadikan ianya sebagai wasilah dalam pada nak membiasakan diri kita dengan kebaikan-kebaikan yang kalau sebelum ni kita susah nak buat tuan-tuan. Sebab apa susah? Sebab sebelum ni memang kita jahat dah, tapi tambah pula dengan bisikan syaitan di telinga kita tuan-tuan. Kali ni kita aja yang rasa berat, tapi syaitan tak boleh nak bisik kat telinga tuan-tuan. Maka halangan dalam pada nak menyempurnakan kebaikan ni dia jadi kurang tuan-tuan. Tinggal kita ni nak perang dengan nafsu kita aja. Maka gunakan kesempatan yang ada dalam bulan Ramadan ini untuk kita mencapai kepada maqam yang sedemikian yang telah saya sebutkan tadi tuan-tuan, iaitu untuk memperbaiki diri kita daripada keadaan yang biasa kepada keadaan yang lebih baik daripada biasa. Sebab sifat orang mukmin, kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, ketika mana mereka bertemu dengan bulan Ramadan tuan-tuan, Ramadan akan menjadi sebab untuk dia menjadi lebih baik di sisi Allah pada setiap kali dia bertemu dengan Ramadan. Makna kata orang mukmin yang sebenar, bila dia masuk Ramadan ini dan dia keluar daripada Ramadan, dia akan jadi lebih baik daripada sebelum dia masuk Ramadan. Dan ketika mana dia bertemu pula dengan Ramadan yang akan datang tuan-tuan, Ramadan yang akan datang itu menjadikan dirinya lebih baik daripada keadaan dirinya sebelum daripada Ramadan yang akan datang tu. Maka keadaan itu berterusan tuan-tuan sampai saat dia dijemput pulang kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Jadi poin yang ketiga tuan-tuan yang saya nak bawa, yang tuan-tuan boleh fikir sama-sama, kita ni dah berapa kali jumpa Ramadan dah tuan-tuan? Kalau umur kita dah 50 tahun tuan-tuan, maksudnya dah 50 kali kita jumpa Ramadan. Betul tak? Kalau ikut umur Hijri lah, kalau ikut umur Masihi dia akan jadi lebih tuan-tuan. Contoh umur Hijri kita 53 tahun tuan-tuan. Jadi 53 tahun bermaksud 53 kali Ramadan dah kita jumpa tuan-tuan. Adakah pada diri kita ini terdapat tanda-tanda seperti mana yang disebutkan oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhah tadi tuan-tuan, yang mana bertambah baik kedudukannya di sisi Allah dengan sebab dia bertemu dengan Ramadan? Kalau belum tuan-tuan, apa kita kena buat? Kita kena kembali sama-sama kepada Allah. Kerana Allah tidak pernah memandang betapa besarnya dosa kita tuan-tuan, tapi Allah memandang kepada betapa sungguhnya kita dalam pada nak kembali kepada Allah. Sebab tu Imam An-Nawawi, Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala menyebutkan makna taubat itu dengan perkataan ar-ruju'. Taubat itu maksudnya kembali tuan-tuan. Jadi bila kita tahu kita salah dengan Tuhan tuan-tuan, Allah nak tengok kesungguhan kita dalam pada nak balik dekat dia. Betapa bersungguhnya kita ni dalam pada nak mendapatkan kebaikan di sisi dia. Maka itu yang Allah nak tengok tuan-tuan.